kepada kesyumulan din Islam, dan Islam itu mempunyai empat pengukuhnya, 4 pilar, yang mana yang pertama adalah akidah, yang seterusnya ibadah, dan kemudian syariat. Kesyumulan syariat. Maksudnya kita bincang tadi bukan sekadar akidah, kesyumulan akidah. Membawa kepada kesyumulan din yang membawa kepada kesyumulan akhlak. Kan? Kesyumulan ibadah. Dan seterusnya adalah kesyumulan syariat. Dan surah Asy-Syura ayat 13 Allah sebut, syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan wallazi awhayna ilayka wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud din wa la tatafarraqu fi. Dan dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang din yang telah diwasiatkannya kepada Nuh, dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu, dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa, iaitu tegakkanlah din dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Aqimuddin wala tatafarraqu fi. Ya. Maksudnya di sini syariat ni adalah syariat yang sama. Kalau ikut ayat ni dia nak cerita bahawa syariat ni syariat yang sama daripada Ibrahim, Musa, Isa. Ada syariat yang sama. Iaitu apa dia? Syariat untuk menegakkan din, menegakkan cara hidup yang betul, menegakkan konsep hidup yang betul, menegakkan akhlak yang betul, attitude, cara berfikir, dan cara pandang dan hala tuju yang betul, iaitu hala tuju menuju kepada Allah, ya, pegangan yang betul, ya. Dengan latar belakang masalah di sana, ada masalah an aqimuddin wala tatafarraqu bih, tegakkan din dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya, ya. Summa ja'alnaka 'ala syari'atin minal amr fattabi'ha wa la tattabi' ahwa alladhina la ya'lamun. Di sini untuk tidak berpecah belah ni Allah kata apa dia? Kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat. Dan urusan agama itu, maka ikutilah syariat itu. Jangan kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Ya. Jadi kena ikut syariat. Tadi kalau hadirin ingat ya, bagaimana anda mengaitkan satu konsep keadilan, ya, yang mana dia tidak akan muncul ataupun tidak akan dapat disempurnakan hanya dengan sikap. Ya. Sebab apa? Sebab keadilan ini memerlukan kepada syariat. Sebab hanya Allah yang memahami ataupun yang menentukan keadilan yang sebenarnya, yang menentukan definisi keadilan sebenarnya, dan menentukan amal yang bawa kepada keadilan sebenarnya. Dan untuk adil itu, kita mesti mengikut syariat Allah. Ya, simple kalau kita bagi tahu kan. Macam contohnya bagaimana contohnya dalam bab pembahagian harta. Lirrijali mislu hazzil unsayain. Ya. Bagi lelaki itu 2 bahagian wanita. Maksud dia macam lelaki dapat 2 bahagian daripada wanita. Kan? Jadi di sini kita tengok kalau ikut akal kita tak adil lah. Kan? Sebenarnya keadilan itu adalah dari sudut definisi syariat meletakkan sesuatu pada tempatnya. Sebab itu Allah meletakkan bagi lelaki itu lebih. Sebab apa? Sebab lelaki lah yang bertanggungjawab terhadap keluarga dan sebagainya. Begitu juga kalau kita mempunyai anak. Tak mungkin kita akan memberi wang kepada anak dengan jumlah yang sama bagi yang 10 tahun, 15 tahun dan 20 tahun. Ya. Adakah bermakna adil kita memberi RM10 untuk setiap seorang, untuk anak yang 10 tahun RM10, untuk anak yang 15 tahun RM10, untuk anak yang 20 tahun RM10. Adilnya kita jika kita memberi peruntukan wang kepada mereka dengan kadar yang diperlukan oleh mereka, yang sepatutnya bagi mereka. Ya, itulah keadilan. Ya, bagaimana syariat itu dia dapat meletakkan keadilan itu secara tepat, secara precise, secara jelas. Ya, jadi sikap adil itu satu sikap. Adil itu satu akhlak.
Ya. Tapi akhlak yang berada di tahapnya adil ni menjadi akhlak dalam semua keadaan. Ya. Sama ada kita bersama kawan-kawan, ketika kita bersama keluarga, sama ada kita dengan masyarakat, ataupun kita as pelajar, kita as individual, kita as guru, ataupun kita as staff, pekerja, pensyarah dan sebagainya. Kita sangat-sangat memerlukan keadilan ini dalam kita bersikap. Dan keadilan ni dia datang dengan pelaksanaan syariat yang semua. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan dan memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang daripada perbuatan keji, kemungkaran dan pemusuhan. Kalau kita tengok di sini, bagaimana adil ini dia mempunyai kaitan dengan kebajikan, mempunyai kaitan dengan larangan perbuatan keji, mempunyai kaitan dengan kemungkaran dan mempunyai kaitan dengan pemusuhan. Maksudnya ini adalah merupakan akhlak, sudut attitude ataupun tindak tanduk seseorang itu. Sebenarnya Allah sebut dalam surah An-Nisa ayat 58, innallaha ya'murukum an tu'addul amanata ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Allah kata sungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia, supaya kamu menetapkan dengan adil. Rupanya adil ini dia membawa kepada amanah. Ya. Tadi kita cerita sikap seperti amanah, kan, adalah merupakan sikap yang bagaimana? Adakah amanah tu sekadar bagaimana? Jadi di sini Allah menjelaskan amanah itu datangnya daripada adil. Dia kena ada sikap adil dulu, baru datang sikap amanah. Dan adil itu datang daripada syariat. Allah meletakkan syariatnya, ya, untuk kita bersikap adil. Sebab amanah itu dia tidak boleh diletakkan dalam law. Nak cakap macam mana nak suruh orang tu amanah, dia nak rasuah juga, kan? Tetapi kalau dia ada sikap adil, dia tahu kalau apa yang dibuat ni, duit ni sepatutnya distribute kepada masyarakat. Sepatutnya yang dapat makan adalah sama-sama, yang dapat merasai hasilnya adalah sama-sama. Sama ada pemerintah dan juga rakyat dapat merasai hasilnya. Kenapa? Kerana sikap adil yang datang daripada diri dia, kan? Sikap kepedulian, sifat concern, adil tadi datang daripada dalam diri dia, kan? Tetapi kalau sikap adil tadi tidak ada pada diri dia, maka apa justifikasi untuk dia beramanah? Dia makan seorang je lah. Dan ini akan berlaku bukan saja kepada orang yang dapat nabang berjuta. Driver taxi pun akan tipu meter dia untuk dapat mungkin another $10 extra dan sebagainya. Dia akan daripada sebesar-besar benda sampai sekecil-kecil benda, dia akan melibatkan amanah. Kalau kita tidak faham sikap adil seperti mana apa yang telah ditetapkan oleh syariat. Dan adil itu juga adil kepada maruah, bukan sekadar adil kepada wang. Adil kepada maruah manusia. Sebab itu kalau kita tengok bagaimana Rasulullah menunaikan syariatnya, sangat adil kepada maruah manusia. Ya, dia bukan dengan sewenang-wenangnya mencalarkan maruah manusia dengan dan sebagainya, tapi adil. Kadang-kadang adil dalam syariat itu juga sebenarnya nak mendidik. Sebab tidak adil bagi kita untuk menghukum. Sebab itu syariat Islam datang dengan didikan, bukan berbentuk hukuman. Ya? Ataupun hukumannya itu adalah bersifat mendidik. Sebab apa? Sebab di sana Allah dengan sifatnya adil untuk menerima taubat hamba-Nya walau sebesar mana pun kesalahan yang mereka lakukan, kecuali syirik. Ya, maksudnya apa saja maksiat yang dilakukan oleh hamba-Nya itu, setiap hukum ataupun syariat yang ditentukan oleh Allah SWT itu akan boleh mendidik mereka untuk kembali ke pangkal jalan. Kerana apa? Kerana sifat adilnya Allah SWT itu dan adilnya syariat Islam. Ya, dengan kita melaksanakan